Halo. Hai. Okay, sebelum kita teruskanlah dengan kita punya cerita hari ni. Dia cerita santai je. Jangan pressure lah. Ya, Adi. Okay, Ida, kenalkan, ini Cahaya Jais. Dia macam someone yang saya sendiri kenal lah berdepan. Cahaya, ini pula Ida. Dia pernah masuk dalam episod berapa? 7 ke 8. Dia pernah lah. Okey. Malu. Ida kat orang mana? Kat sini ke? Dia kat KL. Oh, okey. Saya orang sini Sekarang dekat KL lah. Oh, dengan rantai art okay. Mana tahu. Okay, sebab ada bagi tahu hari macam kenal. Oh. Macam je lah. Tapi macam kita tengok balik Instagram macam okay. Dekat rantai. Ya. Cahaya famous Insta famous. Tiba. Adik. Kamal Kamal. Hijab lah Kamal ni. Okay, sebelum kita start lah, apa hari ni yang korang lakukan untuk santai-santai dulu lah, tracking? Saya dulu. Okay. Ida dulu? Bro, Ida dulu Ya, betul. Sekejap, apa tadi soalan dia? Sorry. Untuk santai-santai awal-awal ni, kita tanya dulu lah, hari ni buat apa, dari mana tadi? Okay. Hari ni kerja. Kerja. Tapi kerja dekat rumah je lah. Oh, tak masuk office? Sebab kita on rotation. Oh, wow. Menarik. Tadi balik pukul tadi tak adalah balik sebab dekat rumah je kan. Aku marah. Betul. Cahaya hari ni buat apa? Hari ni kejap fikir jap. Hari ni tak best. Hari ni nasib malang sikit. Sebab Hari ni dapat 2 saman sebab pakai pergi jalan. Dekat KL Dapat 2 saman, satu dari MBPJ, satu dari PDRM. Lepas tu kena pergi studio sebab ada orang nak bersihkan sofa, tapi bila dah sampai studio, kunci studio tertinggal. Lepas tu patah balik, then dah sampai studio tu nak kena hantar agreement kepada cendana, tapi dah sampai cendana rupanya dia nak 2 kopi agreement tapi bawa 1 kopi je. So semua benda cacar barbar je. yang tu cendana tu untuk yang Astrid akan datang ni lah. Bukan this one yang air dengan cat punya. Oh. Faham. Gambar Thank you. Ida mesti kenal chat kan? Kena check. Kita dekat-dekat je ni, pusing-pusing situ-situ je. Itulah. Faham? Okay. Kalau kita bercakap pasal kita masuk sikit-sikit sebab ada yang tanya dengan saya hari tu, indie ni sebenarnya apa? Sebelum kita masuk kepada underground lah. Indie tu apa? Kalau siapa-siapa boleh bagi tahu. Saya nak pergi dulu ke? Nak cakap dulu ke? Okay, turn dia Ida dulu baru Cahaya. Every time soalan macam tu. Okay. Indie independent lah kot. Yang ikut apa yang Ida faham lah. Yang aku faham independent. Indie tu independent. Dan dia adalah kira kita buat sendiri tanpa sponsorship. Faham? Dan dia adalah culture DIY, do it yourself, tanpa memerlukan bantuan atau resource yang banyak. Maknanya kalau ada sedikit sponsor pun dah kira bukan indie dah. Underground kot. Dia tengok lah macam ada yang indie ada yang indie yang disponsor, ada yang indie tak ada disponsor. So yang penting buat sendiri. Okay, faham. Ayah?
Kalau pada dia tak jauh beza dengan apa yang Ida cakap. Sama juga indie tu yes, independent. Independent culture ni more kepada dia dipublish ataupun dia diproduce di luar daripada jalan mainstream lah. Faham. Maksudnya even ada bajet ke tak ada bajet ke, tapi dia besar ke kecil ke, tapi dia bukan melalui aliran mainstream. Dia memang independent habis lah. Dia nak cari sponsor pun dia gerila kau. Faham. So ada kawan aku Winston, dia cakap indie tu dia kelaskan macam band, lagu diorang produce sendiri apa semua. Adakah skop dia sekecil itu? Bagi aku, bagi Ida, Memang muzik sahaja? Taklah muzik, semua benda lah, craft tangan, hasil kerja. Ya, dia apa-apa jenis seni, tak kisahlah. Dia sebenarnya cuma dia famous dalam muzik sebab muzik ni dia sangat tersebar tau. Siapa-siapa je akan, kau budak seni ke, kau bukan budak seni ke, kau akan dengar muzik. So that's why bila orang sebut indie je, orang akan cakap indie ni dimiliki dalam payung muzik. Tapi sebenarnya indie tak duduk bawah payung muzik. Dia duduk bawah banyak payung-payung seni, teater ke, filem ke, puisi ke, apa-apa sahaja dia. Asalkan dia independent and tidak melalui mainstream, dia still indie lah. Koi. Okay, faham. Untuk Ida dengan Aya pula, korang dalam scene indie ni sebagai apa? Apa yang korang perjuangkan tiba? Bagi Ida, yang perjuangkan dalam scene indie mungkin karya seni lah kot. Sebab belajar sendiri, produce sendiri, buat sendiri. So macam sebab bagi Ida lah, bila kita buat sendiri maknanya kita letakkan kemampuan kita tu luas dan besar. Kita tak perlu bergantung pada institusi, duit ataupun orang lain untuk gerakkan. So macam aku sukalah idea kita gerak sendiri tu. Faham. Tak perlu disuruh. Ya, betul. Macam lembu. Kalau saya ingat balik yang hari tu masa berbual dengan Mr. Boy dan yang lainnya, Ida dia cakap pasal genre Ida adalah yang kemarahan, kebencian. Kenapa itu? Kenapa begitu banyak kebencian di situ? Kebencian tu sangat strong. Word dia Okay, faham, sorry. Tak apa. Dia ada lah kebencian tu. Kebencian terhadap rasisme, kebencian terhadap seksis, kebencian terhadap benda-benda yang negatif lah. So macam kalau independent atau underground ni, kita bebas untuk express diri kita dan express idea yang bukan yang tak menyenangkan dalam masyarakat yang mainstream. So kat situlah kebebasan independent ataupun underground movement. Diorang bebas dan diorang tak terikat dengan apa yang ada dekat mainstream ataupun apa yang kita selalu tengok. Faham. Ada lagi satu soalan tapi ke Cahaya dulu. Untuk Cahaya pula, apa yang Cahaya perjuangkan? Soalan ni berat sebenarnya sebab personally Aya tak pernah letak Aya masuk dalam line indie ni. Tak pernah pun letak diri ni duduk dalam payung indie. Tak pernah pun rasa macam aku masuk duduk bawah payung indie and aku nak perjuangkan apa. Tak pernah. Tapi dia macam secara dia macam tiba-tiba aku dah dalam payung ni.
Tapi bila dah lama-lama duduk bawah payung indie ni, dia apa yang bestnya adalah, betul kata Ida, kita boleh buat apa je. Kita sebenarnya bila duduk bawah payung indie, kita punya idea tak di-block tau. Kita boleh express apa je yang kita nak buat tanpa apa-apa tanpa memikirkan kritikan luar ataupun kritikan di jalan mainstream. You know, macam kadang-kadang benda tu yang sebenarnya block kita punya idea and kita punya kerja tau. So sebab tu ramai orang akan memilih untuk berada di bawah jalan ini sebab lebih bebas mungkin. So apa yang nak diperjuangkan adalah untuk merayakan idea-idea kita lah. Walaupun sekecil-kecil mana pun, tapi idea kita tu sebenarnya mahal. Wow. Wow. Okay, saya nak ambil satu perkataan yang I sebut pasal blok tu. Cuba definisikan apa yang memblok orang-orang ni daripada berkarya ke apa ke. Kenapa bukan mainstream dan kenapa apa yang memblok untuk kita berjaya dalam scene ni? Bukan berjaya, dia macam besarnya. Faham tak soalan dia? Faham. Okay. Bagus. Senang kerja. Okay. Ayah? Apa yang block dia Okay. Kalau cakap pasal ni Ayu punya pandangan ataupun Ayu punya experience. Contohnya kalau kita nak berpuisi kan. Berpuisi dekat pentas besar ataupun pentas-pentas yang contohnya di bawah jabatan-jabatan kesenian negara ke, maksudnya kita tak boleh kita mesti ikut tema dia, and then kita tak boleh nak gunakan bahasa-bahasa kasar ataupun kita tak boleh nak over express ourselves pun. Betul. Faham. Tapi bila kita try duduk dekat atas pentas indie, kau nak menjerit ke, kau nak melompat ke, tak siapa akan judge kau. Sebab itu kau punya karya kan. Diorang lebih meraihkan. So benda-benda macam tu bila kita duduk dekat pentas besar, kita akan ada banyak benda yang kita kena consider, macam penonton kita siapa dekat situ. Kalau dia budak kecil, boleh ke dia nak dengar benda-benda yang tak best, ataupun apa yang ada dalam kepala orang-orang yang lebih tua bila dengar apa yang kita cuba nak sampaikan. Faham. Mungkin pada mereka macam kasar dia ni budak mana ni, anak siapa ni kan. Faham. Itu dalam puisi. Kalau dalam teater pula selalunya adalah apa yang block idea sama lah, naskah lah. Naskah dan juga naskah. Selalunya orang akan pemilihan naskah tu, ada orang macam dia nak naskah yang nampak mahal ataupun yang memerlukan kos yang mahal. Naskah-naskah yang memerlukan kos-kos runcit ni selalunya dipandang kat tepi je. 3 orang pelakon je. 3 orang pelakon ni macam apa benda kau buat ni? Lepas tu dekat studio pula tu kan. Macam selalu orang akan fikir teater kena buat kat Istana Budaya macam tu kan. Padahal kat studio sepak. Faham. Untuk Ida, yang saya perasan dekat posting Ida adalah kebanyakannya adalah melukis dan semacam itu. Selain daripada melukis, apa lagi aktiviti-aktiviti indie yang diikuti? Selain daripada melukis buat zain. Zain, lepas tu macam selalunya yang best lah buat wheat pasting. Wheat pasting, korang tahu tak yang korang macam tampal poster tapi macam Ayah cakap tadi macam gerila. Dia macam dia tampal je, dia promote je. Faham, kat mana-mana je. Betul. Grafik macam tiang elektrik semua kat bus stand. Dia
macam budak graffiti buat kan. Macam kita display, kita tayangkan hasil karya seni kita dekat street, dekat jalanan. Itulah ada je buat. Okay, di mana korang letak kepuasan korang bila melakukan semua itu? Ida dulu kan. Okay, bagi Ida kepuasan tu bila kita buat benda tu, kita buat tanpa macam mana kita buat tanpa kita expect orang akan puji ke, atau orang akan nampak ke, orang akan celebrate ke benda tu. Cuma kita buat sebab kita dah berjaya mengatasi ketakutan kita, kita berjaya mengatasi kita punya self confidence. Sebab macam contoh kalau Ida buat weight pasting ataupun buat ikut kawan-kawan buat mural yang taklah illegal tapi bukan yang rasmi lah, ataupun buat graffiti kan. Graffiti macam puas dia bila artwork tu dah siap dan dia dekat dinding dekat tempat yang random. Macam Faham. Berjaya lah. Macam seronok benda tu. So tu kepuasan lah bagi Ida. Okay, Ayah? Kepuasan bagi Ayah, okay, Ida punya art best. Sebab Ida pandai lukis kot. Macam best je, kau boleh lukis mana-mana je. Tapi kalau Ayah, so Ayah tak boleh bercakap pasal seni lain. Ayah boleh bercakap pasal seni bawa anda puisi dengan teater je. Kalau anda bawa, kalau puisi, kepuasan yang Ayah dapat adalah setiap kali nak perform, Ayah akan macam mana, kita akan ada panic attack atau sometimes ada anxiety yang takutnya nak perform, macam tiba-tiba jantung laju lah and what not kan. Tapi kepuasan dia adalah bila benda tu bila dah berjaya dipentaskan, berjaya dikeluarkan, apa yang paling Ayah puas adalah bila orang-orang datang dan cakap thank you for the work. Maksudnya asalkan message tu sampai lah and orang nak dengar cerita tu. Dia macam impact lah kan. Dia macam okay, thank you sebab dengar cerita aku. Macam tu. Faham. Macam orang datang lepas tu dia macam dia bukan bagi feedback tapi dia bagi tahu kita apa perasaan dia bila tengok ataupun dengar karya kita kan. Betul. Ya, betul. Kan? Bila benda tu jadi, dia macam rupanya bukan aku seorang-seorang rasa macam ni. And then dia macam Ayah akan fikir bukan aku seorang rasa macam ni, and orang yang cakap thank you pun akan fikir rupanya bukan aku seorang rasa macam ni, dia kat pentas pun rasa macam ni juga. Faham. Okay. Ya. Kita putar balik masa sekejap. Saya mungkin aku boleh tanya macam mana Ida dan Ayah boleh dive into this scene. Okay. Macam Ida first time ialah sebab sejak bila dan kenapa? Bukan sejak bila dan bagaimana? Sorry. Sejak bila dan bagaimana? Sorry adik, sejak bila apa? Sejak bila masuk sejak bila kenal ke apa? Sejak bila masuk dan berkecimpung dan bagaimana? Bagaimana? Okay. Macam Ida sebab mungkinlah Ida bernasib baik untuk berjumpa macam lepak, main basikal kecil-kecil. Wow. Lepas tu macam ada kawan-kawan yang sebab dekat KL kan ramai budak-budak yang naik basikal, main skate. Lepas tu kita gang dengan dia kan. Dengan Waisuku. Budak Pak Nam taklah. Lepas tu bila kita ramai berkawan dengan orang, jadi dalam kawan-kawan tu kita dapat tengok kawan ni buat art, kawan ni main basikal, kawan ni buat main skate. So daripada situlah macam kenal scene underground, scene indie. Faham. Tu bagaimana
jawabkan soalan. Dia menjawab.